Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah kerana kita masih lagi dikurniakan kesihatan yang baik. Ada yang tidak sihat ke hari ini? Harap-harap semua anak pelajar bangkit dengan semangat yang baru. Tahniah kerana anak pelajar sudah bersedia untuk bersama saya, Cikgu Hayati binti Ibrahim dari SMK Alupasir, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk subjek Pendidikan Jasmani dalam program Kelantan Ikhlas. Pada hari ini kita akan membincangkan secara ringkas tentang salah satu tajuk daripada komponen kecergasan fizikal, iaitu kepada aspek kekuatan otot. Baiklah anak-anak pelajar, sepanjang pembelajaran kali ini, pelajar-pelajar akan dapat 3.4.1 melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot. 3.4.2 melakukan senaman kekuatan otot bagi mendapatkan ulangan maksimum bagi diri sendiri. 4.4.1 menerangkan perbezaan antara senaman daya tahan otot dengan kekuatan otot. Baiklah anak-anak pelajar, tahukah anda apa itu kekuatan otot? Kekuatan otot yang dihasilkan oleh otot atau sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan. Kemampuan maksimum otot untuk menjana daya bagi mengatasi rintangan beban. Kekuatan ini diukur berdasarkan daya maksimum yang dihasilkan daripada pergerakan atau pengucupan otot yang spesifik melibatkan otot utama, iaitu bicep, tricep, abdominal, hamstring, quadricep dan lain-lain. Keupayaan membina kekuatan otot berhubung kait dengan saiz otot, jenis fiber otot, fungsi sistem saraf atau peratusan hormon testosteron yang dimiliki. Sebagai contoh, lelaki lebih mudah membina kekuatan otot berbanding wanita kerana saiz otot lelaki lebih besar dan peratusan hormon lebih tinggi. Okey, sekarang kita telah tahu apa itu konsep kekuatan otot. Seterusnya, kita perlu tahu apakah kepentingan atau faedah kekuatan otot. Faedah latihan kekuatan otot ialah mengawal berat badan, mengurangkan rasa tekanan, menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis. Otot menjadi hipertrofi, mengurangkan risiko mendapatkan kecederaan semasa atau selepas aktiviti fizikal dijalankan, memiliki postur yang baik selepas kita menjalani latihan kekuatan otot. Seterusnya, mari kita mengkaji hasil latihan kekuatan otot terhadap fisiologi tubuh. Adaptasi fisiologi dan faedahnya. Hipertrofi otot. Otot akan menjadi lebih kuat, kapasiti melakukan kerja meningkat dan risiko kecederaan otot akan berkurang. Pengekalan jisim otot. Tenaga segera dalam bentuk ATP dapat disimpan dalam kuantiti yang tinggi. Peningkatan ketumpatan tulang rangka melewatkan atau menghindarkan penyakit osteoporosis. Peningkatan tahap
kawalan postur. Kita dapat mudah mengawal kestabilan dinamik semasa melakukan aksi-aksi pentas. Pemantapan komposisi badan, menghindarkan penyakit-penyakit seperti hipertensi dan obesiti. Pengurangan tempoh masa untuk pulih daripada kecederaan otot sekiranya latihan kekuatan digunakan untuk tujuan rehabilitasi. Boleh kembali aktif dalam tempoh yang singkat selepas mengalami kecederaan. Seterusnya, jom kita lihat berkaitan dengan prinsip FIT, F-I-T-T. Frekuensi ialah kekerapan melakukan aktiviti senaman kekuatan otot, di mana kekerapan aktiviti fizikal ini perlu dilakukan secara konsisten, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Intensiti ialah bebanan. Ialah bebanan atau tahap kesukaran aktiviti yang dilakukan. Ia perlu ditingkatkan dari 80 hingga 100% daripada satu repetition maximum 1 RM. Time merujuk kepada masa yang digunakan untuk melakukan aktiviti fizikal. Time adalah masa ataupun ulangan daripada 1 hingga 3 set untuk jeda. Rehat pula 3 hingga 5 minit setiap set ulangan. Masa yang disarankan adalah sekurang-kurangnya 30 minit untuk setiap latihan kekuatan otot. Type ialah jenis aktiviti fizikal yang membantu meningkatkan tahap kecergasan seseorang. Type ialah aktiviti yang dipilih mengikut keupayaan dan minat. Jenis latihan yang dilakukan sama ada bebanan, jeda ataupun liter. Jom anak-anak pelajar kita lihat gambar latihan-latihan untuk kekuatan otot. Tekan tubi. Posisi badan dalam keadaan meniarap iaitu menghadap ke lantai. Kedua belah kaki mesti dirapatkan manakala tangan selari dengan dada. Keadaan kaki, pinggul dan perlu diturunkan serentak dengan siku dibengkokkan 90 darjah. Bangkit tubi. Senaman ini dilakukan di atas tanah atau kawasan yang rata, lebih baik menggunakan yoga mats. Senaman ini perlu diberi fokus pada bahagian perut, kaki perlu dibengkokkan dan tidak boleh diangkat sementara tangan berada di sebelah telinga. Plank. Postur badan hendaklah diluruskan dan selari dengan punggung. Jangan mengangkat punggung terlalu tinggi ke atas atau terlalu rendah hingga mencecah lantai. Jangan menahan nafas semasa melakukan senaman ini. Setelah kita mengetahui apakah aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot, cikgu kupaskan apakah otot-otot utama yang terlibat dalam pembinaan kekuatan otot. Otot abdominal. Aktiviti pull down iaitu untuk aktiviti sukan yang melibatkan sukan renang. Pembinaan otot bicep melalui latihan plank untuk membina otot bicep dan tricep. Ia digunakan untuk atlet
badminton, tenis dan squash. Manakala pembinaan otot hamstring dan quadriceps untuk dibina untuk pelari. Selain kaedah latihan beban yang dijelaskan di atas, program latihan kekuatan juga boleh dirancang mengikut kaedah latihan litar. Kaedah ini melibatkan aktiviti berbeza di beberapa stesen. Setiap aktiviti ini memberi tumpuan kepada jenis otot yang berbeza. Kita lihat kaedah latihan litar sesuai untuk membina tahap kekuatan otot secara umum. Mari cikgu tunjukkan perbezaan di antara daya tahan otot dengan kekuatan otot. Ramai orang ingat benda ini adalah sama je. Pelajar selalu keliru maksud kedua-dua komponen kecergasan ini mudah saja nak membezakan. Perbezaan kekuatan otot berdasarkan konsep. Konsep daya tahan otot ialah kemampuan otot melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masa yang lama. Manakala konsep kekuatan otot pula ialah kemampuan otot melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan dengan menggunakan daya yang maksimum. Matlamat individu. Berdasarkan matlamat individu, kekuatan otot harus menjadi fokus pembina badan yang ingin membina otot-otot yang lebih besar dan kuat. Bagi pemain rugby dan pemain bola sepak, meningkatkan prestasi yang lebih baik dengan tidak digalakkan kerana ia boleh menghalang perkembangan ketangkasan seseorang. Jom kita sama-sama menonton satu set latihan senaman kekuatan otot.
Kesimpulannya, baiklah pelajar-pelajar, sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, cikgu berharap pelajar-pelajar sudah jelas tentang konsep kekuatan otot dan perbezaan di antara kekuatan otot dengan daya tahan otot. Setakat ini dulu untuk pembelajaran kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di dalam segmen akan datang. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum. Semoga ilmu hari ini dapat dimanfaatkan untuk semua. Stay safe, stay at home.